Assalamualaikum, demo sihat ko? Khabar semua. Assalamualaikum. Apa khabar belaka? Pokok baik jang. Negeri Kelantan. Kelantan terletak di kawasan agak unik di semenanjung Tanah Melayu. Di barat sempadannya adalah Perak, tetapi perhubungannya agak terbatas kerana adanya banjaran Gunung Titiwangsa. Di Kelantan terdapat 12 daerah iaitu daerah Kota Baru, Bacok, Gua Musang, Ketereh, Pasir Mas, Rantau Panjang, Dabung, Kuala Kerai, Tanah Merah, Tumpat dan Jeli. Sejarah Kelantan banyak hubung kaitnya dengan sejarah Patani sehingga ada yang tidak dapat dipisahkan kisah dahulu di kedua-dua buah negeri ini. Setiap etnik dan Malaysia sudah tentunya mempunyai identiti sendiri untuk menggambarkan keunikan masing-masing. Bagi masyarakat negeri Kelantan, terdapat beberapa keistimewaan yang menjadi kebanggaan mereka. Seterusnya, menjadikan Kelantan sebagai sebuah negeri yang dikenali di Malaysia. Keunikan ini jugalah yang menjadi salah satu faktor yang mempopularkan Kelantan di kalangan pelancong dalam dan luar negara. Ia menjadikan Kelantan sebagai sebuah negeri yang unik dan mempunyai pelbagai warisan. Antara keunikan Kelantan ialah penggunaan dialek Kelantan, kesusasteraan, kebudayaan dan kesenian yang diwarisinya daripada nenek moyang mereka. Malahan, warisan-warisan ini masih lagi subur dan masih giat aktif diamalkan oleh masyarakat di negeri Kelantan. Antara subdialek yang ada di Kelantan adalah subdialek Kota Baru. Subdialek ini dianggap sebagai subdialek yang standard. Dengan kata lain, subdialek ini digunakan oleh orang-orang golongan atasan di Kelantan dalam pertuturan mereka jika mereka tidak menggunakan bahasa standard. Bahkan, dalam pertuturan seharian, subdialek ini dituturkan di daerah Kota Baru dan berpusat di Bandar Kota Baru sendiri. Di sinilah terdapatnya pusat pentadbiran, perdagangan dan penyebaran budaya Kelantan. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan contoh penggunaan ayat dalam dialek Kelantan. Basic Dialek Kelantan bersama Abang Mat Yun. Abang J. Okay, perkataan yang berakhir dengan an, ang atau am, dia akan jadi Contoh ayat. Petai-petai, makan ketai, dalai dulai, di kubai keria. Okay, next, perkataan yang berakhir dengan pula, dia akan jadi O. Contoh ayat. Saya suka makan ikan ayo. Abang J, Oh, lepas ni kita nak pergi mana Abang J? kita nak pergi PCB makan colek. Colek ke dia? Colek ketai. Okay, InsyaAllah hari ni saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan dialek utara. Asal usul kewujudan dialek utara ni dia telah wujud beribu tahun dulu dan kewujudannya ni dipengaruhi oleh masyarakat Melayu Siam. Bahasa Melayu Kedah ini ataupun dialek utara ini, dia merupakan varian bahasa Melayu yang dituturkan oleh masyarakat di negeri Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan juga di kawasan utara Perak. Penutur dialek ini dianggarkan lebih kurang seramai 4 juta orang. Keunikan dialek utara ini adalah kosakatanya berbeza dengan dialek lain. Sebagai contoh, istilah ham merujuk pada kamu atau awak, manakala istilah awak pula merujuk kepada mengapa atau kenapa. Selain itu, intonasi yang digunakan dalam pertuturan dialek utara ini juga dilihat lebih kasar dan juga tegas. Walau bagaimanapun, terdapat juga dialek utara ini yang berbeza dengan dialek utara yang standard ataupun kebiasaan. Sebagai contoh, di kawasan Bali. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama tonton video ini. Dia nak kata kita tak tahu macam mana kita tak ada buat keputusan. Dia nampak. Dia dengan Kedah pula.
Baling dah cakap leng. Kau nak kan cakap leng. Dekat tu hang main mana oi? Apa tu? Dia belah-belah baling tu dia leng. Hang main. Oh, So dekat Mak Sempadan. kalau macam belah Nami apa semua dia leng. Dia nak Hai dan Assalamualaikum semua. Sekarang kita beralih pula kepada bahasa dialek negeri Terengganu. Pernah datang ke negeri Terengganu? Negeri Terengganu, negeri warisan pesisir air, negerinya cantik, budayanya menarik, orangnya comel-comel. Kita tengok dekat dalam peta kat belakang ni, negeri Terengganu ni terbahagi kepada 8 buah daerah iaitu Kemaman, Dungun, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Besut dan ada lagi 2 lebih. Sekarang ni kita beralih pula kepada salah silah macam mana dialek Terengganu ni boleh terbentuk. Macam ni cerita dia. Kata-kata orang lama, dialek di Terengganu ni bunyi dia lain daripada bahasa standard yang diguna pakai di Selangor kerana faktor geografi. Kenapa faktor geografi? Kedudukan Terengganu yang jauh ke timur dan masih tidak maju pada ketika itu menyebabkan mereka tidak dapat pronounce sesuatu perkataan tu dengan betul mengikut ejaan bahasa standard. Hal ini kerana pada ketika itu masyarakat di Terengganu masih ramai yang buta huruf, tidak seperti mereka yang tinggal di ibu kota yang menerima sistem pendidikan yang baik. Jadi kita akan tunjuk video penggunaan dialek Terengganu yang lebih ekstrim dalam video berikut. Habis teh. Habis teh maksudnya sehabis sedaya upaya. Kabak. Kabak. Bermaksud panjat. Contoh ayat untuk perkataan kabak ialah apa rutin tu kau baru dekat. Okey, kita sambung ke dialek yang seterusnya iaitu dialek Melayu Melaka. Melaka merupakan antara negeri yang terkecil di Malaysia, namun sejarahnya adalah sangat panjang. Ianya bermula daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudiannya mereka telah diserang dan telah dijajah selama beratus-ratus tahun dan kemudiannya dibebaskan. Dan sehingga kini mereka telah membangun sebagai negeri yang bersejarah. Negeri Melaka ini mempunyai sejarah yang sangat panjang sehingga mereka telah diisytiharkan sebagai bandar warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008. Seperti yang kita tahu, dialek Melayu Melaka ini terkenal sebagai satu dialek yang kasar. Hal ini membuatkan orang luar memandang orang Melaka sebagai satu masyarakat yang kasar, kuat mencarut, kuat marah, tak reti sabar dan sebagainya. Namun hakikatnya ini adalah salah. Semua batik ah, dah sikit. Dah sikit dia. Yang ni tu. Mana Neng? Boleh lah. Banyak tak lah. habis kan minum? Habis kan? Susah masuk lah. Tak baik. Tak ada. Aku ni ada penyakit. Habis kan mati-mati juga lah. Tak ada. Masuk kurang tu. Nanti kita apa minta orang lain lah. Cakap marah tapi menau tak marah. Dia nak ambil cawan tu macam bergaduh. Bukan orang Melaka lah. Dialek mereka dianggap sebagai kasar disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah gaya mereka, sikap mereka yang sangat jujur dan tidak berlapik ketika bercakap membuatkan apa yang mereka katakan itu dianggap sebagai kasar dan menyinggung dan mudah menyinggung perasaan orang lain. Namun, mereka hanya mengatakan apa yang mereka rasakan walaupun ianya adalah sekadar gurauan. Selain itu, nada dan intonasi mereka yang sangat tinggi juga membuatkan orang luar menganggap mereka sedang marah, sedangkan mereka hanyalah bergurau sesama mereka sahaja. Namun begitu, kita perlulah tahu bahawa dialek kasar atau kahau ini hanyalah digunakan apabila mereka bersembang sesama mereka sahaja. Mereka tidak akan menggunakan dialek kahau ini dengan orang luar ataupun dengan orang yang mereka tidak rapat. Selain itu, dialek Melaka ini tidak mempunyai beza yang sangat banyak dengan bahasa Melayu standard. Hal ini kerana bahasa Melayu itu sendiri diambil daripada negeri Melaka. Seperti yang kita tahu, kegemilangan tanah Melayu bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka di negeri Melaka. Oleh itu, bahasa Melayu standard kebanyakannya diambil daripada negeri Melaka sendiri. Disebabkan itulah kebanyakan bahasa-bahasa perkataan yang digunakan oleh orang di negeri Melaka telah pun didaftarkan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka.
Namun begitu, gaya percakapan mereka adalah berbeza daripada negeri-negeri lain. Sebagai contoh, mereka menukarkan perkataan yang diakhiri oleh R kepada U dengan syarat sebelum R itu adalah huruf A. Sebagai contoh, mereka menyebut apa khabar sebagai apa khabau. Selain daripada itu, terdapat juga perkataan-perkataan yang digunakan oleh rakyat Melaka yang tidak digunakan oleh rakyat negeri lain. Okey, ini perkataan famous, lahabau. Orang selalu ingat lahabau ni adalah sebagai satu carutan. Tapi sebenarnya ianya bukan carutan. Lahabau ni dikatakan berasal daripada perkataan Arab. Seperti yang kita tahu, pada waktu dahulu, pedagang Arab sering datang ke Melaka. Oleh itu, telah banyaklah pengaruh Arab yang masuk ke dalam rakyat negeri Melaka ini. Sebagai contoh lahabau, iaitu berasal daripada perkataan la khabar, iaitu tiada khabar. Oleh itu, lahabau ini digunakan apabila berjumpa dengan seseorang yang telah lama mereka tidak jumpa. Sebagai contoh, lahabau kau Mat, ingat dah mati dah. Kiranya macam lama tak dengar khabar Mat, ingatkan dah tak ada dah lah tadi sebab dah lama tak jumpa. Dengar macam kasar tapi sebenarnya itu je dia nak cakap dah lama tak jumpa. Tapi disebabkan tone yang sangat tinggi, orang menganggap ianya sebagai carutan ke ni? Begitulah. Tuala dipanggil sebagai kensal, almari dipanggil sebagai lemari, baldi dipanggil sebagai beledi. Seterusnya gobok iaitu almari tempat menyimpan lauk, di mana mereka menyimpan lauk di satu almari yang ditutup menggunakan jaring bagi mengelakkan daripada binatang ataupun serangga. Seterusnya godek iaitu kacau. Ianya digunakan bagi sebagai contoh, tolong godekkan air tu, tolong kacaukan air tu bila buat teh kan. Seterusnya menyelir. Menyelir ni macam mempersendekah ataupun mengejek. Sebagai contoh, apabila seorang anak dimarahi oleh ibunya, kakaknya menyelir. Hahaha, kena marah. Setelah itulah menyelir. Selain daripada perkataan-perkataan ini, orang Melaka juga suka menambah perkataan di hujung ataupun di awal perkataan. Sebagai contoh, menambah perkataan now di hujung perkataan. Ianya digunakan fungsinya sebagai fungsi now ni adalah sebagai mengatakan sangat. Sebagai contoh, besar now, iaitu besar sangat. Selain itu, mereka menambah perkataan le di hujung ayat ataupun di hujung perkataan. Sebagai contoh, Makcik benar tak ada suami, tak ada anak, ibu tunggal. Tapi boyfriend ada. Datang ke? Siapa yang nak gigi tomak ni? Tak ada gigi. Mana makan masak asam datang le. Roti canai masak asam makan. mereka menambah perkataan dak di awal nama seseorang yang mereka sebut ataupun panggil. Sebagai contoh, dak adik. Dak. Halo Ca. Cakap. Kau ada kat mana ni? Engkau kalau nak balik, engkau yang balik terus balik tau, pasal warung dah tutup, dah banyak orang kena tu tau, kena ala ni le korin ni. Kurintin ni. Apa nama, engkau balik, kau beli barang terus balik rumah, yang kasih dak sapit masuk Singapura lagi. Singapura ada 3 orang dah kena. Apa namanya, yang beli sate lagi kat Singapura tu, yang kasih dak sapit masuk Singapura tu lagi. Balik terus balik rumah aje. Dialek Negeri Sembilan ataupun Bahasa Negeri Sembilan ataupun Bahasa Negeri ini, dia banyak dipengaruhi oleh bahasa Minangkabau yang disebabkan oleh asal-usul leluhur penduduk Negeri Sembilan ini yang merupakan perantau Minangkabau pada abad ke-14. Disebabkan migrasi perantau Minangkabau ke Negeri Sembilan, dia telah melahirkan dialek Negeri Sembilan sebagai hasil asimilasi antara bahasa Minangkabau dan juga bahasa lokal peribumi. Term-term ataupun apa yang sering dipakai atau sering yang diguna oleh orang Negeri Sembilan ni dalam perbualan harian mereka ni, biasanya korang akan dengar ada bunyi di belakang. Kalau macam bahasa Melayu, biasanya kita itu adalah maksudnya nya, ataupun nya tu tu juga boleh jadi pengganti kepada ni ataupun nya. Sebagai contoh, situasi yang pertama, mana poi pihak pelanggan dia ni? Itu maksudnya mana poinya, mana perginya. So nya tu jadi tu adalah nya. Situasi yang kedua pula, apa kau join kau ni? Apa kau join kau ni? Maksudnya, apa kerjanya kau ni? Contoh lain atau dialek Negeri Sembilan ni, di mana penggunaan huruf A ni di akhir kata berubah menjadi huruf O. Sebagai contoh, apa? Dia menjadi apa.
kita menjadi kita. Okay, kita bagi sebagai contoh. Dorang lah sikit, kita ni dah lambat ni. Dorang tu maksudnya cepat. Cepatlah sikit, kita ni dah lambat ni. Jadi kat situ dah berubah, kat situ kita. Ini bondo yang di Korban saya tak tahu tu. Kau pergi tanya dak-dak yang jaga kaunter kedai tu berapa banyak kali muka ni yang sampai dah. Ayam gapuk itu dari Meraung sampai Mondap Soro dah tak dengar apa-apa. Dah banyak kali saya datang. Kalau kita dapat lihat antara artis tempatan yang gemar menggunakan bahasa Negeri Sembilan ni, sebagai contoh Nabi Ahmad, Datuk Hatan, Waris dan ramai lagi. Sebagai kesimpulannya, Malaysia memang terkenal dengan pelbagai dialek. Sebab itulah keunikan kita, bahasa Malaysia. Setiap negeri ada bahasa dan dialek masing-masing. Janganlah kita salah anggap ataupun bagi perspektif yang negatif sekiranya kita tak suka mahu tak faham sesuatu dialek tersebut. Jadi, untuk menjadi bangsa Malaysia yang berjaya dan bertamadun, kita raikan kepelbagaian dialek yang terdapat di Malaysia.